الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وله. أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, para pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi dan kita menyambung pembacaan kitab kita, iaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam membicarakan ceraian yang ketiga, iaitu adab-adab dengan orang yang kita kenali tetapi bukan sahabat qarib. Baik. Dan jikalau mereka yang engkau kenali itu memusuhimu, kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid darain, maka jangan engkau lawan permusuhan mereka kerana engkau tidak mampu melawan mereka. Bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu pula apabila engkau terlalu sibuk melawan mereka. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah kerjamu. Maka ni kita kata Imam Ghazali sebut tentang orang yang kita kenal tapi bukan sahabat qarib. Mana kita sekadar kenal dia begitu sahaja. Dan boleh jadi kita kata orang tu kita kenal dia dan dia tak berapa gemar kepada kita, dia tak berapa suka kepada kita. Dan kita ni boleh rasa orang tu dia ngam dengan kita ke, ataupun orang tu dia akan ada problem dengan kita. Daripada body language, daripada dia bercakap, daripada dia layan kita, daripada interaksi dia dengan kita, boleh tahu orang ni sama ada dia betul-betul dengan kita ataupun orang ni tak berapa sangat dengan kita. Kadang-kadang kalau orang tu kita kata kena chemistry dia dengan kita, tak kenal sangat pun, tapi berbual tu macam kenal lama, maknanya kita kata serasilah dengan orang ni. Tapi ada orang yang kita kata mungkin tak berapa nak masuk sangat, ni kategori yang kedua. Dan ada orang yang bukan sekadar dia tak boleh masuk dengan kita, bahkan dia tak berapa suka kita. Mungkinlah ada benda-benda yang menyebabkan dia tidak suka kepada kita dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ni sebagai orang yang faham agama, hendaklah kita kurangkan musuh sebenarnya. Musuh ni tak payah tambah. Musuh ni memang ada. Orang benci kita ni memang ada. Dan kita tak perlu menambah musuh dalam keadaan yang tak perlu. Tak perlu pun nak tambah musuh, tapi kita sengaja cari musuh, cari perbalahan. Kerana apa? Kerana manusia ni, kita ni akan ada perbezaan di antara satu sama lain ni. Kalau nak cari memang akan berbeza. Dia akan jadi berbeza sebab apa? Akan ada banyak faktor. Kadang-kadang cara orang tu dibesarkan, keluarga dia macam mana, dia ni dibesarkan dekat mana. Mungkin dia ni datang daripada keluarga yang tak sama macam dengan kita, keluarga kita. Mungkin dia ada masalah keluarga dan kita. Jadinya kita panggil upbringing tu, cara pembesaran dia, dekat mana dia besar, situasi dia apa semua tu akan membentuk karakter dia. Sebab tu karakter seorang ni kebanyakan dia dibentuk daripada apa? Daripada proses dia besar tu. Terutama sampai umur dia 7 tahun, sampai umur dia remaja begitu, awal remaja, itu orang daripada situ kesan kepada karakter dia. Sebab tu kita tengok orang yang, saya ada kawan-kawan daripada yang bertugas sebagai pakar psikologi dan sebagainya, yang terlibat dalam kaunseling, dia kata kebanyakan orang ni kadang-kadang dia ada masalah waktu dewasa. Tapi bila selidik balik, rupanya masalah ni biasa datang akan ada punca daripada kecil dia, daripada dibesarkan, rupanya dia datang daripada broken family dan sebagainya. Benda ni sedikit sebanyak dia bagi kesan kepada karakter seorang tu. Jadinya kita dengan orang lain ni berbeza. Dia dibesarkan dengan cara lain, sekolah tempat lain, datang daripada negeri lain dan sebagainya. Maka sebab tu kita kata kita kena belajar berlapang dada atas perbezaan orang yang kita kenal. Kadang-kadang kita kat pejabat kita kata ada orang ni kadang-kadang kalau
Kita layan dia memang jadi bergaduh dengan dia punya perangai dia, dengan cara dia. Jenis ada orang dia nak ikut cara dia je. Kalau dia kata begini, beginilah. Jenis kaki komplain lah apa benda. Jadi kalau kita nak layan dia memang kita jadi bergaduh. Tapi kita tak perlu tambah musuh, kita elakkan dia daripada tambah permusuhan. Kerana hidup ni tuan-tuan, dia tak lama dan circle kita ni pun tak besar. Boleh jadi satu hari nanti kita akan bertemu balik dengan dia dan sebagainya. Jadi kalau kita bermusuh dengan dia, mungkin kita jadi berjiran dengan dia. Silap-silap kita beria musuh dengan dia, anak kita kahwin dengan anak dia pula, jadi besan pula kita kan. Bapak punya musuh ketat, Nazi punya musuh kan. Tiba-tiba nak tahu, nak tiba-tiba datang mana jumpa baju universiti ke apa, tiba-tiba suka pula. Dah kita nak kata apa, dah bapak dengan bapak ni macam macam musuh ketat, macam Rusia dengan China, macam Rusia dengan Amerika. Jadinya payah, jadi kita pening kepala nanti. Jadi hidup tak perlu tambah musuh, maka kita kena elakkan permusuhan. Sebab tu juga, sama juga kita ni dalam bab apa sekalipun, terutama kita yang mengaji agama ni, kadang-kadang kita tambah musuh yang tak perlu dalam bab agama ni kan. Kadang-kadang kita nak sebut pasal perbezaan pendapat. Yalah, kawan tu ada beza pendapat, kita pun ada beza pendapat. Ada orang yang dia nak bertekak tu dia punya pasal. Tapi kita ni tak perlulah bertekak. Kerana apa? Kerana tak perlu tambah musuh. Musuh ni tak perlu tambah. Dan tuan kita kena elak. Kerana dia akan menyusahkan kita. Jadi Imam Ghazali sebut ni tentang kalau orang tu yang memusuhi kita. Kita kenal orang tu dan orang tu nampak permusuhan dia jelas kepada kita daripada tanda-tanda dia, daripada apa yang kita boleh lihat, dia memang tak suka pada kita dan dia memusuhi kita. Maka Imam Ghazali pesan, dia kata, jangan kita lawan permusuhan mereka kerana engkau takkan mampu melawan mereka. Kalau orang tu dia memang ada hasad, tak puas hati kepada kita, benci pada kita, tak payah lawan. Kerana dia akan memenatkan kita. Ini tuan-tuan, kita melawan balik orang yang memang tak suka pada kita. Tuan-tuan nak buat apa sebenarnya? Nak buat bagi dia suka kita? Memang dia tak suka kita, nak buat macam mana? Jadi kita nak lawan, nak kata kita yang betul, dia yang salah. Dah dia memang starting dia memang dia tak suka kita. Kita bagi hujah macam mana sekalipun, dia tetap tak suka kita juga. Jadinya kita nak buat apa dengan orang macam ni? Dia memang dia tak suka kita. Tinggalkan aja, ignore aja, biarkan je orang begini. Kenapa? Kerana kita melawan mereka, kata Imam Ghazali, kau tak akan dapat lawan mereka. Yang keduanya, dia membazir tenaga yang ada pada kita. Tenaga ni tuan-tuan, dia dua benda. Satu tenaga fizikal, benda yang kita buat kerja ni tenaga fizikal. Emosi kita juga ni tenaga tuan-tuan. Dan emosi ni, kalau kita habiskan dia pada tempat yang tak perlu, dia drain tenaga kita. Fizikal kita pun tak nak buat benda. Contoh orang kata, orang tu penat kan. Kita kata contoh, orang tu baru lepas bergaduh kat pejabat, dia kata. Contohnya, kita ahli keluarga kita katalah suami kat pejabat dia bergaduh dengan bos dia. Bergaduh tu akan sebabkan emosi dia penat, marah, geram tu semua, bawa kereta tu dalam keadaan geram je, bengkak je. Jangan orang silap sikit kat jalan raya, jangan orang lambat keluar traffic light. Traffic light hijau tu dia kalau boleh nak hijau macam Formula 1. Pum, kereta tu tekan minyak macam tu terus. Dia tak boleh delay 1-2 saat. 1-2 saat dia tekan horn 6 harakat, maksilah tawilah. Sebab apa? Sebab dia punya bengkak tu daripada pejabat tu dia bawa tu. Dia punya energi tu, energi. Sampai ke rumah dengan mood dia, letak beg, letak baju, tak nak bercakap, diam, termenung. Tanya sepatah, jawab sepatah. Akhirnya dia tak buat apa hari tu, dia termenung, diam, tak demuk, tengok TV pun, berita pun tak puas hati, komplain orang. Ada je tu. Sebab apa? Sebab tenaga dia dah habis, dia dah drain. Tenaga dia dengan apa? Dengan dia marah orang. Marah ni dia habiskan tenaga kita. Sebab tu ada lagu Metallica dia sebut waste my hate on you kan. I waste my hate on you. Aku membazir benci engkau. Kenapa? Dia akan menyebabkan. Itu tuan-tuan kita kata satu perbalahan, satu benda je. Bayangkan orang yang sentiasa dia tak puas hati dengan orang. Dia layan pula tu. Orang ni tak puas hati ke dia layan, orang ni tak puas hati ke dia layan. Akhirnya patutnya tenaga dia, masa dia buat benda-benda yang bermanfaat, tapi masa dia habis pergi melayan orang tuan. Sebab tu contohlah, ada orang saya tak tahulah, ada orang memang jenis suka benda-benda macam ni, dia suka melayan dia begini kan. Kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita ni memang jenis, kita nak kata apa, dia ni memang kaki cari balah ni dekat. Tak kisahlah dalam bab politik ke, dalam bab agama ke, ada je cek balah. Yang ni dia attack gang ni, yang ni duk attack gang ni. Jadi dia post tu sengaja cari orang komen cek gaduh dengan dia. Dia sengaja buat macam tu. Ada orang jadi macam tu. Kemudian dia rajin balas tu. Dia balas kita kata orang ni banyaknya masa dia kan. Kita orang post komen ucap happy birthday pada kita pun 2-3 hari baru kita balas.
Kenapa kita rasa macam aduh malahnya nak balas. Padahal orang tu doa kita ucap happy birthday pada kita, kita pun rasa malas. Tapi ada orang dia sanggup ni dengan marah, dengan cari hujah apa semua, paste kat situ terus. Jadi kita membazir tuan-tuan. Kita membazir masa kita, membazir emosi kita pada benda yang tak perlu, dan akhirnya kita sendiri penat. Lebih-lebih lagi kalau kita sama macam orang tu benci pada kita pun nak layan benci kepada dia. Kita simpan benci, dendam, marah-hari, kita geram kat dia. Benda tu akan memenatkan kita dalam kita tak sedar, dan menyebabkan perangai kita pun akan jadi berubah juga tuan-tuan. Sebab apa tak perasan? Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau engkau tidak akan mampu melawan mereka, bahkan nanti engkau akan merosakkan agamamu pula apabila engkau telah sibuk melawan mereka. Bila kita sibuk lawan dia, akhirnya agama kita akan rosak, akhlak kita akan rosak, adab kita akan rosak. Kenapa? Kerana kita jadi macam dia juga. Orang tu lawan kita, kita pun nak lawan balik, kita pun nak sakitkan hati dia balik, kita pun cakap benda-benda yang tak, dan sebagainya. Akhirnya bila kita cakap dalam keadaan marah, kita tunjuk tak puas hati kita, kebarangkalian untuk kita membuat satu yang tidak berakhlak, keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok tu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Kenapa? Kerana kita nak buat orang tu marah. Orang tu marah kita pun nak buat dia marah juga. Bila nak buat orang marah, ada ke buat orang marah dengan perkataan yang baik-baik? Tak ada. Walaupun nada dia baik, tapi sebenarnya nak bagi orang tu marah. Ini maknanya kita kata kebanyakan waktunya dia akan menyebabkan kita akan rosakkan akhlak kita, dan perangai kita akan berubah. Kenapa? Kerana kita telah dikawal oleh emosi, dan emosi kita berada dalam keadaan penat, kita tak perasan. Contoh tuan-tuan, kita botol air ni ringan je kan. Kita kata ringan ni botol air ni. Tapi kalau kita pegang sekejap, dia tak rasa apa pun kan? Tak rasa apa. Tapi kalau kita pegang lama, pegang macam ni 3 jam. Dia rasa tangkap sini. Walaupun benda ni ringan je, tapi 3 jam suruh pegang, dia akan rasa. Sama juga kita punya emosi yang kita simpan dalam perasaan kita ni. Kalau kita tak suka pada orang tu, dan kita simpan benda tu lama, akhirnya jiwa kita penat nanti. Akhirnya jiwa kita penat, kita pun akhirnya terbawa-bawa emosi, marah pada orang ni, marah pada orang tu. Dan itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali rahimahullah, nanti agama kita pun akan rosak. Maka akan panjanglah kepayahanmu dan sia-sialah kerjamu. Kita pula tambah kerja yang tak sepatutnya, dan juga sepatutnya masa yang kita ada kita buat benda-benda yang bermanfaat, maka kita telah sibuk daripada benda manfaat dan kita bergaduh benda yang tidak sepatutnya. Ini kerja yang sia-sia. Sebab tu orang kaki bergaduh ni orang sia-sia. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah kemaafan, suruhlah kepada kebaikan, wa'arid anil jahilin, dan palinglah daripada orang yang jahil. Sebab tu bila ada orang jahil, ada orang yang gaduh dengan kita, ada orang yang tunjuk sifat negatif daripada kita, senang je cara dia. Buat tak tahu je selesai. Kita buat tak tahu dia pun lagi bengkak marah kat kita. Kenapa? Kerana tujuan dia cari pasal dengan kita tu, nak bagi kita marah, nak bagi kita trigger marah balik. Tapi kalau dia buat marah macam-macam kita pun buat tak layan kat dia, kita tak layan, kita pun tak sakit hati, kita pun tak penat. Dan orang macam ni jangan kita penatkan emosi kita dengan benda-benda tak sepatutnya. Kita ni kan, kepala kita ni sepatutnya tenaga dia tu digunakan untuk kebaikan. Jangan sampai kita ni distract, kita ni dialih pandangan daripada sepatutnya kepada benda yang bermanfaat dan benda yang penting kepada benda-benda yang tak terlalu penting kita fikir. Maka benda tu akan mensia-siakan kehidupan kita. Dan jangan engkau bersenang hati ketika mereka datang memuliakan engkau dan ketika mereka memuji engkau secara berhadapan, dan ketika mereka menunjukkan rasa kecintaan kepadamu, kerana apabila engkau cuba memeriksa hakikat daripada penghargaan itu, engkau tidak akan mendapatkan hakikat itu. Mungkin 1 dari 100 pun susah engkau dapat. Jadi bab ni kita kata tadi, bab orang yang kita tak berapa kenal sangat, kita dah kenal begitu saja. Mana orang yang kita tak berapa kenal ni, kita tak berapa rapat dengan dia, bukan qarib kita, dia kalau datang puji kita, Imam Ghazali kata hati-hati. Orang ni puji, baik ada makna. Maknanya kalau Imam Ghazali kata, kalau engkau selidik betul, sebenarnya apa yang dia cakap tu tak sama pun apa yang dia dalam hakikat, dalam hati dia. Dia puji tu kadang-kadang atas sebab tertentu, mungkin ada kepentingan dia dan sebagainya. Jadi ni dia buat baik, bila dia puji tu kena hati-hati. Sebab tu pujian ni sebenarnya dia satu benda yang bahaya. Pujian ni satu benda yang bahaya. Pujian menyebabkan orang tu akan jadi lalai, dan orang tu akan menyebabkan dia dijauh, dan orang tu dia akan menyebabkan dia tak sedar pun dia berada dalam keadaan yang salah. Kalau orang tu ada sahabat-sahabat keliling dia yang rajin menegur dia, kritik dia, yang tu lebih baik daripada ada kawan-kawan keliling
Yang kerja dia memuji je. Yang ni bahaya. Kebanyakan orang dia lupa diri sebab apa? Sebab orang keliling dia duk puji dia. Seperti mana kita kata, kita baca kisah Fir'aun dan sebagainya. Kenapa Fir'aun jadi Fir'aun? Salah satu sebab dia adalah orang kanan kiri dia tak pernah kata tak pada Fir'aun. Fir'aun ni bagus lah, kau ni memang excellent, memang bijak, kau ni memang segala-galanya. Akhirnya bila kata-kata begini menyebabkan seorang tu akan lalai, dia akan melayang-layang dan dia lupa hakikat sebenarnya. Sebab tu pujian ni, ada ulama sebut bahawa pujian ni, kalau orang tu selalu banyak puji kita, seolah-olah dia sedang meletakkan parang dekat tengkuk kita. Sebenarnya pujian tu dia akan menyebabkan seorang tu hancur dan dia akan menyebabkan seorang tu binasa atas sebab pujian yang terlalu banyak ni tadi. Sebab tu penting untuk ada tukang kritik. Sebab tu dalam, kita kata dalam pemerintahan, dia kena ada pembangkang lah. Tujuan untuk apa? Untuk check and balance. Supaya apa? Supaya ada orang yang ada tegur kita ni menyebabkan kita rasa, betul juga apa yang dia tegur ni. Kita kadang tak perasan kerana kita manusia. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita terlepas pandang, ada benda-benda yang kita rasa benda tu kita buat betul, tapi atas kecetekan ilmu kita sebenarnya benda tu tak berapa betul. Jadi ada orang yang selalu menegur kita, maka benda tu baik. Betul Imam Ghazali kata, hati-hati kalau ada orang yang lagi dia ni dah lah bukan kawan baik kita, kemudian rajin pula puji kita. Mesti ada suatu sebab kenapa dia cuba buat baik pada kita untuk mendekati kita. Sebab tu Imam Ghazali kata, kalau kau selidik betul-betul, nescaya 1 daripada 100% pun kau tak akan dapat apa yang dia cakap betul-betul. Boleh jadi dipuji tu kerana ada faktor-faktor tertentu. Dan jangan kau merasa hairan apabila mereka mencela engkau, dan jangan engkau marah terhadap tindakan mereka itu, kerana apabila engkau menyedari hal itu, pasti engkau mendapatkan dirimu membuat seperti perbuatan mereka. Dan kalaulah mereka ni mencela kita, maka kita jangan peliklah, kerana manusia ni memang dia lagi mudah untuk mencela orang, lebih-lebih lagi benda yang tidak tahu. Seorang yang jahil, mulut dia akan mudah untuk mengata orang lain. Seorang yang berfikiran tinggi, dia akan kurang bercakap pasal orang lain. Dia akan lebih kepada benda-benda yang berkaitan dengan ilmiah, manfaat dan sebagainya. Ini orang yang berfikiran paling tinggi. Orang yang berfikiran sederhana ni, dia akan selalu bercakap tentang perkara-perkara yang keduniaan, yang beri manfaat dan sebagainya. Tapi orang yang fikirannya paling rendah sekali, dia akan suka cakap pasal orang lain. Dia orang yang suka menyibuk pasal orang lain, yang suka tengok gosip pasal orang lain, benda cerita kalau pasal gosip, pasal cerita orang apa semua ni, dia champion. Semua orang dia tahu. Orang ni kahwin, orang ni bercerai, orang ni kena tangkap, semua dia tahu. Cerita artis Malaysia ni semua dia tahu. Ini orang yang level minda dia paling rendah sekali, kerana dia sibuk memikirkan pasal orang lain. Dan inilah majoriti orang. Sebab tu cerita pasal orang ni cerita yang paling best sekali. Cerita pasal lain, contoh kita kata, apakah hala tuju Selangor lepas daripada PRN ni. Orang tak berapa nak cerita lah sangat pasal apa semua, pasal ekonomi ke apa benda ni, orang malas nak bersembang lah. Tapi kalau orang cerita pasal yang dia tu itu cerita pasal orang tu dia syok, cerita tu dia syok sikit, dia boleh sembang panjang kan. Benda-benda begini ni benda biasa. Jadi tadi Imam Ghazali kata, kalau ada orang kutuk kita, memang kita jangan pelik lah, tu benda biasa. Orang memang suka mengutuk orang lain ni benda biasa kan. Dia jangan rasa pelik. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabatmu, bahkan sebenarnya berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu. Dia kata, kenapa? Kerana manusia ni biasa. Imam Ghazali kata, kau jangan pelik kalau orang mengata engkau, sebab engkau pun lebih kurang sama juga. Kita pun kadang-kadang ada kala kita pun mengata orang juga. Jadi jangan pelik lah kalau orang mengata kita kan. Saya rasa macam susah kita kata. Kita ni pernah tak mengata orang sekali? Rasa payah. Mesti ada sikit-sikit, mesti mengata orang sikit-sikit kan. Sikit-sikit mengata dan sebagainya. Dia kata, jadi Imam Ghazali kata, kau jangan pelik kalau orang mengata kau, orang cela kau pun sama tak lebih kurang kan. Imam Ghazali kata apa kat sini? Dia pedih kata Imam Ghazali ni. Engkau juga berani mencela kawan-kawan dan sahabatmu, bahkan engkau sebenarnya berani memperkatakan gurumu yang mengajarmu dan ibu bapamu sendiri. Mak ayah dia pun dia kutuk, guru dia pun kutuk, jadi engkau pun sama je macam orang lain. Jadi jangan beginilah. Gitu ni tuan-tuan. Ada benda batas yang kita jaga. Bab ibu bapa, bab guru, jangan kita kutuk tuan-tuan. Jangan buat pasal. Ini benda yang kalau kita buat, Allah Ta'ala akan bagi bayaran cash. Guru kita, walaupun kita tak sependapat dengan guru kita, mungkinlah dulu kita belajar dengan guru kita, mungkin guru kita ada sebut benda-benda yang kita tak setuju dengan dia. Kita pun dah belajar tempat lain, kita nampak benda lain. Tapi kita ingat, guru, dia tidak pernah jadi bekas guru. Tak pernah. Guru kita tetap guru kita sampai bila-bila, dan kita kena memuliakan dia. Kenapa? Kerana kita pernah dapat manfaat ilmu daripada dia. Dan inilah sumber keberkatan ilmu.
Orang kalau mengaji tinggi macam mana pun, dia mengaji tinggi, kalau dia tak hormat guru-guru dia. Dia rasa dia dah belajar lagi tinggi. Dia kata guru dia dulu mungkin belajar sekolah pondok je. Dia dah sekarang buat level PhD. Dia dah belajar dengan syekh-syekh lagi ramai. Dia kata apalah guru dia ni. Ada orang begini tuan, kita jumpa. Orang yang kita kata kita kalau tak setuju dengan guru kita, lebih baik kita diam dan kita hormat. Ingat orang ni pernah bagi jasa pada kita dulu waktu kita tak tahu. Jangan kita dah hebat, kita pelekehkan guru kita, akan menyebabkan hilang keberkatan ilmu kita. Bila keberkatan ilmu hilang, tu yang nampak orang ni belajar tinggi agama, tapi akhlak dia tak ada, adab dia tak ada, suka cari gaduh dengan orang, suka kritik orang. Kita tak nampak keindahan Islam tu pada dia, padahal dia ni orang mengaji agama. Salah satu sebab dia, kerana berkat dia telah hilang daripada ilmu yang telah dia pelajari. Kerana apa? Kerana dia tidak hormat pada guru-guru dia. Guru ni jangan buat pasal. Kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa Al-Imam Syafi'i ilmu dia sangat berkat, orang guna pendapat dia, mazhab dia sampai ke hari ni. Tuan, kalau tuan mengaji, mazhab ni dulu dia ada banyak, tapi ada mazhab yang telah hilang. Mazhab yang telah hilang, orang yang tidak ikut mazhab tu. Macam Imam Bukhari ada mazhab dia sendiri sebenarnya, tapi orang tak berapa ikut mazhab dari sudut fiqh dia, orang lebih ikut dia daripada sudut hadis. Ada juga imam-imam lain, saya tak ingat nama dia, mereka ni ada mazhab dia, tapi mazhab ni tak ramai yang jadi follower dia dan tinggal. Tapi 4 mazhab ni, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ni, kita kata ilmu dia berkat, hasil pendapat, karya dia, hujah dia orang pakai sampai ke hari ni. Salah satunya kerana Imam Syafi'i, dia menjaga adab dia dengan guru dia. Bahkan dalam satu kisah yang masyhur, Imam Syafi'i orang tengah gunting rambut dia, kemudian tiba-tiba dia berdiri. Ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ni macam orang asli, orang hidup tengah padang pasir. Tiba-tiba berdiri, hormat kepada orang Arab Badui ni tadi. Contohlah katalah, tiba-tiba saya gunting rambut, tiba-tiba ada orang asli, daripada mana datang kita pun diri hormat orang asli tu. Mesti orang tanya, ustaz sebelah ni bila pula belajar dengan orang asli ni kan? Saya pun juga Imam Syafi'i, pada waktu tersebut orang tanya pada dia, Imam Syafi'i, dia ni orang Arab Badui biasa je, duduk tengah padang pasir, duduk bela kambing. Dan tu kenapa kamu bangun hormat kepada dia? Dia kata, Imam Syafi'i, aku pernah belajar satu ilmu daripada dia. Waktu Imam Syafi'i nak tentukan mana anjing yang telah dewasa dengan anjing yang tak dewasa, kan saya pernah sebut sebenarnya kan, anjing yang dewasa dengan anjing yang tak dewasa. Jadinya orang yang tak bela anjing, dia tak tahu perangai anjing ni macam mana. Orang Arab Badui ni dia ada banyak ternakan kambing tengah padang pasir, jadi anjing ni tolong jaga dia, jadi dia ada bela anjing juga. Jadi orang Arab Badui ni ajar pada Imam Syafi'i, dia kata anjing tu kalau belum dewasa lagi, dia kencing duduk macam biasa kucing tu, kencing duduk macam kucing. Tu maknanya tu anjing belum balik lagi. Tapi kalau anjing tu dah dewasa, dia kencing angkat kaki kat stand motor kita tu dah macam tu lah. Dia kencing angkat kaki kat stand kita, dekat kita punya rem kita, dekat tayar sport rem kita, dia kencing. Dia angkat kaki tu tanda dia dah matang, dia dah dewasa. Jadi Imam Syafi'i dapat ilmu tu daripada Arab Badui tu. Satu ilmu dia dapat, menyebabkan orang tu datang, dia diri hormat orang tu. Pada satu ilmu je, bukan mengaji ilmu agama pun, mengaji ilmu buat anjing ke, tapi hormat. Nampak? Sebab tu kerana dia mengamalkan, menghormati guru, dia dapat keberkatan ilmu tu tadi. Sebab tu benda-benda ni kita kena jaga. Dengan guru, dengan ibu bapa lebih-lebih lagi. Engkau berani menyebut mereka di belakang ini, mengumpat mereka dengan perkataan yang kau tidak mampu berterus terang di hadapan mereka. Kita ni kebanyakannya berani sebut dekat belakang, tapi dekat depan dia tak berani. Dan orang-orang macam ni kalau kita jumpa, kadang-kadang kita pun sakit hati juga. Dia mengadu kita jadi kes lah beberapa benda. Jadi orang tu mengadu pada kita, dia tak puas hati kat orang ni, apa semua orang ni buat tak betul apa semua. Saya cakap, pergilah cakap sendiri. Dia malu pula nak cakap. Itu tak apa, mai aku cakapkan. Jadi kita tolong cakapkan. Bila tu dia cakap tak ada yang itu tu tak ada pula. Tak ada pula hari tu dekat belakang muka main lagi buat ni, kau tu tak puas hati, nak tak puas hati tu. Saya ada jumpa orang ni, kita pun geram kadang kan. Kita ni nak tolong selesaikan masalah ni, kau tak puas hati kan? Ada benda tak puas hati dah. Meh, jom kita selesaikan, meh. Saya jumpa orang tengah kan. Bila kita jumpa kau orang tu, dia jadi lembut lidah pula. Dia kata tak ada yang itu tu, okey je semua, okey baik buat. Kita jadi gerang, rasa nak sepak kepala dia, kita rasa kan. Kat belakang kita, bukan sekali, berkali-kali. Jadi macam tu. Kita pun jadi geram orang ni. Ada orang jadi macam ni. Kalau nak betul-betul kita rasa tak puas hati, cakap elok, settlekan dengan orang tu kan. Kalau tak main cakap belakang tunjuk kau main tak puas hati, tapi depan dia lembut lidah apa semua ni. Jadi kita kata payah orang macam ni. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, kerana orang yang tamak akan pemberian orang lain
akan menjadi rugi di hari kemudian dan akan menjadi hina di dunia ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kemudian orang-orang yang kita tak kenal ni, jangan berharap sangatlah bantuan daripada dia ke, harta daripada dia ke, keuntungan daripada dia ke, pemberian daripada dia ke. Kerana manusia ni, kalau orang tu tidak ada manfaat pada kita, nescaya orang tu tak berapa nak tolong kita pun. Kan bab ni menyatakan bab orang yang tak berapa rapat dengan kita kan. Orang yang tak berapa rapat dengan kita, kalau kita berharap dia akan tolong kita tanpa ada balasan tertentu pada kita, jangan kita harap sangatlah. Kerana orang ni jarang. Melainkan orang tu betul-betul baik dengan kita, dia percaya pada kita dan dia memang nak tolong kita, ikhlas, orang tu akan bantu kita. Dan biasanya benda ni berlaku, pertolongan akan datang daripada orang-orang yang baik dengan kita, yang memang yakin kita, percaya kita, dia akan bantu pada kita. Ni sahabat-sahabatnya ikhlas. Tapi kalau orang yang tak berapa kenal ni, jangan kita harap sangat daripada dia. Kerana kata Imam Ghazali, dia akan menjadi hina di dunia ini. Kenapa? Kerana akhirnya kita nampak jadi orang yang terlalu meminta-minta. Orang yang terlalu meminta-minta, dia akan nampak hina pada pandangan mata manusia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut bahawa, bahkan Nabi SAW pun sebut bahawa yadul ulya khairum min yadis sufla, kan? Tangan yang di atas yang bagi tu lagi baik daripada tangan yang berada di bawah dia meminta-minta. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW sebut tentang balasan orang yang hidup dalam keadaan terlalu meminta-minta pada orang. Dari sudut agama pun, agama tak berapa galakkan orang jadi kita menjadi orang yang meminta-minta. Sebab tu salah satu sebab Nabi SAW suruh kita bekerja, dan kita akan dapat pahala dengan bekerja tersebut, dengan kita niatkan satu untuk ibadah pada Allah, kedua kita niatkan supaya bila kita kerja, kita tak akan jadi orang meminta-minta pada orang lain. Kerana kita ada usaha kita sendiri, dan kita akan jaga maruah kita. Orang yang selalu meminta-minta, orang akan nampak dia macam hina. Apa kejap-kejap minta. Orang akan nampak dia sebagai orang yang hina di dunia, bahkan dekat akhirat pun dia akan dapat nasib yang kurang baik. Berdasarkan kita tengok pada hadis Nabi SAW. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Kalaulah kita terpaksa minta tolong orang, dan orang tu tolong kita, orang tu hantar bantuan pada kita, hendaklah kita belajar ucap terima kasih kepada orang. Dan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan hati orang tu untuk sampaikan bantuan kepada kita. Datang bantuan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bantuan datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala semua letak medium. Mungkin boleh jadi daripada kawan kita, boleh jadi daripada orang ni. Sebab tu bila kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Ta'ala, dalam keadaan kita tak tahu siapa yang nak tolong kita, wa min haitsu la yahtasib, daripada sumber yang kita tak jangka-jangka kadang-kadang. Allah Ta'ala gerakkan orang ni datang bantuan kepada kita. Tiba-tiba ada orang datang jumpa kita, cakap nak bagi bantuan kepada kita. Padahal kita minta kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menggerakkan hati orang-orang ni untuk bantu kita? Tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik hati manusia ni. Sebab tu bila kita dapat ada orang datang bagi duit pada kita, bagi bantuan kepada kita, bagi pertolongan kepada kita, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ucap terima kasih kepada orang yang bantu tu. Walaupun kita kata buat apa nak ucap terima kasih kepada dia, Allah Taala yang bagi ni. Tak, orang tu yang tolong kita dalam masa yang sama. Una ucap terima kasih. Kerana Nabi SAW sebut man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak terima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Maka belajar ucap terima kasih. Bila kita ucap terima kasih, syukur, kita tunjukkan penghargaan, gratitude kita pada orang tu, maka orang tu lain kali dia akan rasa ringan untuk tolong kita juga. Dia akan rasa orang ni dia pandai ucap terima kasih, dia rasa dia bersyukur apa semua, kita pun rasa ringan nak tolong dia, orang pun ringan nak tolong kita. Tapi kalau orang tu dah lah kita tolong dia, ucap terima kasih pun tidak, okey, macam tu je. Orang bagi dia, okay, alright. Macam tu je, tak ucap terima kasih pun. Orang gini kita kata, ni last lah aku tolong kau, aku tak tolong kan. Dia tak reti ucap terima kasih. Tak ada bahasa. Dia tak ada bahasa. Apa nama, bila orang dah tolong ni, maka orang gini tak cantik dari sudut adab dan akhlak dia ni. Ada orang gitu. Jadi mulut berat tu nak ucap terima kasih. Tak tahulah kenapa kan. Kita ada kawan, kita tolong dia banyak kali. Sebab kawan lah, tolong banyak kali. Kadang kita tak kisah pun, tak ucap terima kasih pun tak apa, kita tak harap pun terima kasih dia, tapi kita duk perasan dia ni setiap kali kita tolong dia macam-macam kan, sekali pun tak pernah ucap perkataan terima kasih, tak pernah. Dia anggap kita mungkin macam kawan dia kan, tapi
kita rasa macam, ish, dia ni kenapa macam ni? Tak reti ucap terima kasih langsung. Kita orang tolong macam mana, sikit pun mesti ucap terima kasih. Orang bagi air pada kita, orang tolong kita, sikit pun mesti ucap terima kasih pada orang tu, sebagai kita hargai apa orang tu telah buat kebaikan kepada kita. Dan jikalau ia lemah daripada menolong kau, maka jangan kau persalahkan dia, dan jangan kau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain, kerana yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Dan kalau kita minta tolong pada orang tu tak tolong kita, tak apalah, kita kena sangka baik. Boleh jadi orang tu tak boleh nak tolong kita, mungkin dia pun ada kekangan juga kan. Kita kata ada orang yang mungkin minta tolong pada seorang yang lain, mungkin kita kata minta tolong bantuan kewangan, kawan ni perlukan duit, jadi kawan ni pun tak dapat nak tolong dia. Kita kena sangka baik, kawan tu mungkin tak dapat nak tolong, dia pun ada komitmen dia juga, dan dia pun ada keperluan dia juga, mungkin pada waktu tersebut dia tak dapat nak tolong. Jangan bila orang tak tolong kita, kita kata apalah kawan, tak boleh harap, kemudian dia cerita pula pada orang lain, tahu tak, itu aku susah, dia tak tolong aku langsung. Tak perlu cerita macam tu. Bayangkan cerita tersebut sampai kepada pengetahuan orang yang kita cakap tu tadi, dia akan menyebabkan akhirnya permusuhan berlaku. Dia kata sakit hati, aku tak tolong dia sekali, dia kata ke aku macam-macam, dia cerita pada orang sini, akhirnya menyebabkan permusuhan. Mungkin kawan tu depan-depan dia tahu cerita tu sampai ke dia, mungkin depan-depan dia akan senyum muka, tanya khabar macam biasa, tapi jauh dalam hati dia kata dia tak percaya kawan ni, dia ni kalau tak tolong dia, kita buat tak buat baik dengan dia, maka dia akan kepada kita macam-macam. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran daripada orang lain, dan jangan engkau jadi seperti orang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Imam Ghazali sebut, dia kata jadilah kita macam orang mukmin. Orang mukmin ni dia akan berlapang dada dengan orang lain. Orang tu tak boleh tolong, kita kena ingat orang ni ada uzur dia masing-masing, mungkin ada kesusahan dia. Kawan kita mungkin hari tu waktu tu sibuk, mungkin waktu tu dia ada benda-benda lain yang memang dia tak dapat nak tolong kita. Jadi kita maafkan dia, kita anggap dia ada keuzuran. Dan Imam Ghazali kata jangan jadi macam orang munafik. Orang munafik ni sifat dia apa? Sifat dia suka cari salah orang. Sedangkan mencari salah orang ni adalah suatu yang dilarang dalam Al-Quranul Karim. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip-ngintip cari salah orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kamu mengumpat di antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Wala tajassasu ni kalau ikut literal dia adalah jangan kamu mengintai-ngintai. Mana kita mengintai cari salah orang. Sekarang ni orang tak mengintai orang begitu. Orang mengintai dengan stalk sosial media. Kehidupan kita kan kat sosial media kan. Ada orang jenis kaki stalker orang panggil. Dia tengok orang ni apa semua, dia tengok orang ni punya gambar, dia tengok orang ni punya posting, dia cari salah. Tengok ni, tengok gambar dia. Dia pergi sini hari tu. Dia cari salah orang. Ni tajassasu. Kita mengintip-ngintip kesalahan orang lain. Ini perangai orang munafik. Jangan kita cari salah. Kalau kita tak suka pada orang tu, dah tak payah. Tak payah cari salah orang lain. Tinggalkanlah. Kerana apa? Kerana kalau kita cari salah orang, kita pasti akan jumpa kesalahan orang tu. Dan kalau orang cari salah kita, pasti akan jumpa juga salah kita. Kerana kita ni tak pernah 100% dalam keadaan perfect. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau kena roadblock, kalaulah kena polis tu ke, penguat kuasa JPJ tu ke, kalau dia cari salah kita, confirm jumpa. Nombor plat tak sama saiz, jarak tak kena, pakai slipper, tinta gelap, lampu tak cerang, ada je tayar botak. Tayar kita nampak okey dah ni, kita punya ni kan, kata tayar botak. Kalau nak cari salah, mesti jumpa, confirm jumpa. Tapi sebab tu kita kata jangan cari salah orang lain, kerana kita pun ada banyak salah kita pada orang lain, sama ada kita perasan ataupun tak perasan. Jangan jadi mata lalat cari salah je. Kita kena ingat manusia ni memang tak sunyi daripada salah. Itu nama dia manusia. Kalau tak ada salah tu malaikat. Kawan kita bukan malaikat. Ada kawan dengan malaikat sini? Tak ada kan. Kita semua kawan kita semua manusia. Dah bila kita kata kawan kita semua manusia, maka tak peliklah kawan kita akan buat salah sekali-sekala. Maka kita katakan jangan cari salah orang. Dan hendaklah kau berkata dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku kerana ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan, sedang keuzuran itu aku tidak mengetahui. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengannya. Baik. Bab nasihat orang ni, dia bukan satu benda yang mudah. Bab nasihat orang ni, kita pernah sebut sebelum ni, bahawa manusia ni jadi ego dia, lagi besar ego dia, lagi payah nak terima nasihat. Betul, orang yang boleh tolak ego dia terima nasihat ni orang yang hebat lah. Orang yang berhebat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kepada orang beriman, sungguhnya peringatan ini dapat memberi manfaat kepada orang yang beriman. Peringatan, nasihat ni salah satu sikap yang ada pada orang mukmin. Dia kena buang ego dia. Dia kadang-kadang kita ni lagi
besar pangkat, lagi kita rasa kita pandai, lagi kita payah nak terima teguran orang. Ada benda-benda kecil kan. Kadang-kadang benda tu berkaitan dengan agama pun. Kita nak tegur, contoh kita kata sembahyang jemaah ni, kita nampak ada orang surau sembahyang salah. Sangat senang nak tegur. Salah tegur kan, bergaduh pula, merajuk pula kan, tak datang surau ni, sanggup sembahyang dekat masjid, masjid Gombak tu, kat traffic light kan tu. Kenapa tak tahu? Kenapa? Kerana merajuk punya pasal, dia kata kawan tu tegur dia. Bukan senang. Bukan senang. Dia kata sebab tu Imam Ghazali kata, kau nak tegur orang, nak nasihat orang, tengok dulu kawan tu. Kalau dia betul-betul dalam keadaan dia happy, dia macam boleh terima nasihat pada waktu tu, kau boleh nasihat dia. Tapi kalau nampak gaya dia ni, nampak macam payah nak terima nasihat, jangan nasihat dulu. Kerana kalau kau nasihat, dia tak akan terima nasihat tu, dah siap jadi bergaduh pula kadang-kadang. Saya ada seorang kawan ni tok guru pondok kawan ni. Tok guru pondok, memang alim kawan ni, tok guru pondok. Kemudian dia musafir lah. Dia selalu ada kuliah dekat Bangi. Jadi dia daripada Terengganu. Jadi dia kadang-kadang sebulan sekali dia akan turun Bangi bagi kuliah. Dia ni, dia kata kat Kuantan apa dia cerita, tak tahu lah masjid mana. Jadi dia semayang berjemaah lah, musafir dia tu singgah masjid kat Kuantan semayang berjemaah. Jadi kawan ni tok guru pondok, alim kawan ni. Kemudian dia nampak tu imam tu ada kesalahan lah bila jadi imam. Jadi bila kita nampak imam pula tu salah, kalau orang makmum ni boleh tahan lagi. Imam ni kalau dia tak betul ni, maknanya dia bukan akan menjejaskan makmum yang lain. Jadi kawan saya ni habis semayang, tegur elok-elok, panggil tepi, tegur. Kata imam, saya nak tegur sikit tadi imam tu salah sikit kat sini. Tegur elok-elok. Melenting kawan tu. Awak siapa? Ingat awak pandai sangat ke apa? Uish. Kena kawan tu tok guru pondok tu. Dia tak tahu. Yalah kawan tu pun pakai biasa kan. Dia ingat macam pakcik-pakcik biasa. Kena melenting. Padahal tu yang dia tegur tu tok imam tu. Kita payah lah tegur gini kan, kita kata payah. Betul Imam Ghazali sebut, dia kata nak tegur orang ni, dia kena ada psikologi dia jugalah sikit kan. Dia kena tengok keadaan macam mana orang tu boleh terima atau tidak. Sebab tu kadang-kadang cara tegur tu pun penting juga. Kerana kalau salah cara tegur, mungkin orang tak akan terima. Mungkin cara kita tu tak sesuai dengan dia. Mungkin kita kena panggil kawan dia ke, kau cuba tegur kawan kau ni, kau nampak macam best friend kau ni sampai boleh mengutuk-ngutuk, nampak macam okey, cuba kau tegur dia. Kadang-kadang kawan baik dia tegur dia okey, ataupun orang yang dia hormat dia tegur okey. Mungkin dengan kita dia mungkin tak. Cara tu kita kena tengok, cara tu. Kemudian macam mana kita nak sampaikan tu. Mungkin kita ajak dia pergi minum ke, sembang-sembang, ketawa-ketawa, sambil tu selitkan, ataupun kita selitkan cerita orang lain yang lebih kurang macam dia juga. Dia mungkin dia dapat, aku boleh lebih kurang macam ni juga. Jadi dia dapat belajar sesuatu daripada situ kan. Seperti mana kisah yang masyhur bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu Nabi SAW, waktu pergi masjid, nampak ada seorang pakcik dekat masjid tu ambil wuduk salah. Pakcik tu ambil wuduk salah. Yang ni cucu Nabi SAW. Jadi dia kata macam nak tegur pakcik ni, budak-budak, walaupun cucu Nabi tapi budak-budak kan. Nak tegur orang tua pakcik-pakcik lagilah senang. Aku makan garam lagi banyak, kau tiba-tiba nak tegur aku kan. Lagi payah. Jadinya apa cucu Nabi ni buat? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, salah seorang dia berlakon ambil wuduk salah. Lepas seorang tegur dia tu, bukan ke atuk kita ajar, atuk dia Nabi, atuk kita ajar ambil wuduk macam ni, kau buat ni salah. Pakcik sebelah tu buat benda sama juga salah. Pakcik tengok, aku buat salah ni rupanya. Jadinya dia dapat belajar sesuatu. Nak tegur kalau direct mungkin jadi benda lain, tapi kalau dia buat macam tu, nampak betul lah tu. Jadi cara tu kena pandai, barulah orang mungkin akan terima teguran kita. Kalau tidak, mereka akan menolak nasihatmu dan kamu akan jadi bermusuh dengannya. Kalau tak kena cara, jadi bergaduh pula, merajuk, tak datang masjid, tak datang surau apa semua kan. Selalu kan. Kita kuliah ni kan, kita kenal lah muka adiniah dia, kita tahu dah muka-muka ni datang. Tiba-tiba kita kata, mana pakcik yang tu selalu tak ada ni? Dia dua je. Sama ada merajuk atau meninggal, dua je. Bila Covid lagi tu banyak juga kira kan. Kerana pakcik-pakcik ni kita tahu dah spot dia sini, spot ni. Kita tengok, kita tahu lah pakcik ni akan duduk sini, pakcik ni duduk sini. Tiang-tiang tu dia ada tiang dia juga lah. Kerana kita tanya lepas Covid tu lah, tanya, mana pakcik yang selalu duduk kat situ tu? Meninggal lah ustaz, kena Covid tu. Tu tak apalah. Kerana kita tanya, ada seorang haji tu yang duduk situ, mana dia tak nampak? Merajuk ustaz, ada semua yang kat surau sana sekarang. Biasa lah benda ni. Biasa benda ni kan. Merajuk punya pasal. Meninggal pun ada juga. Baru ni saya kuliah subuh semalam saya kuliah dekat Ulu Kelang. Saya masuk surau, kita baru nak solat tahiyatul masjid, dah sampai lambat sikit, orang nak qamat. Lepas sampai pakcik suruh tu, "Ustaz sini." Dah kenapa pula dia tu ustaz ni? Kata ada jenazah tengah baring kat tepi tu. Dia kata, "Mai tengok jenazah ni." Siapa pula dia kata? "Tengoklah sini jenazah," dia kata.
Buka-buka tengok, ni bukan pakcik yang saya duduk kuliah depan ni. Pakcik ni baru meninggal malam tadi. Kita pun kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkejut kita kan. Tapi pakcik tu rupanya dia dah sakit lama. Dia ada kanser dan sakit lama, kemudian dia meninggal dunia. Bila sampai waktu dia tu lah. Baik. Meninggal tu tak boleh buat apa lah. Ni merajuk tak datang. Merajuk semain tempat lain okey lagi. Merajuk tak datang surau terus. Main kat rumah. Lagi jam ni kan. Kena tegur sikit punya pasal. Gini. Ada nak tegur seorang imam tu dulu. Dia baca alam taraikai. Bukan alam tarakai, alam taraikai. Nak menegur tu pun banyak masa nak bagi betul kan. Ada satu sempat tu saya tak sempat tegur lagi. Imam tu dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul, bukan hayyul qayyum dia baca. Hayyul hayyum kata pun itu lebih kurang. Tapi saya dengar banyak kali. Bukan hayyul qayyum dia baca, tapi tak sempat nak tegur dia lagi bacaan tu kan. Banyak. Betul, kita jadi imam ni kadang-kadang benda kecil-kecil pun kita kena semak agak. Kadang-kadang kita tersalah. Mungkin kita baca tu dulu, nampak benda tu simple kan. Bacaan zikir, wirid, baca dalam sembahyang. Kita rasa benda tu simple. Sebab simple tu mungkin kita belajar tu waktu kita kecil dulu. Kita sekolah dulu, kita dengar. Jadi tak betul tu dia bawa, tak betul. Dia tak repair benda tu. Sampailah ke dewasa dia tak perasan benda tu salah. Dan orang belakang pun tak berapa nak tegur juga. Jadinya dia terbawa benda tu. Kita yang perasan ni kadang-kadang kena tegur juga. Cuma itulah nak tegur tu, nak kena cari time. Macam mana nak tegur ni? Kalau salah tegur kan, merajuk pula ni kan. Kan salah tegur ni nak suruh kita jadi imam je. Kita, ustaz jadi imam. Pandai sangat kan. Kita kadang malas kan. Dah lah kita kuliah, lepas tu nak kena jadi imam pula. Baik. Mana tadi? Dan jikalau mereka salah faham dalam suatu masalah sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan kau ajarkan mereka kerana mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka akan menjadi musuhmu. Kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil, maka pada ketika itu hendaklah engkau beri nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras tak kasar. Sama juga dia kata, kalau nak ambil ilmu kan, kalau orang tu tak nampak pun macam dia nak sesuatu daripada kita, maka tak payahlah ajar dia. Kerana orang tu tidak akan dapat manfaat daripada ilmu tu, bahkan bila belajar daripada kita dia akan memusuhi kita. Dia macam gini. Kadang-kadang ada orang ni, dia ialah dakwah ni kita kena sampaikan balighu anni walau ayah. Kena sampaikan sikit-sikit, kena sampaikan. Cara tu macam-macam lah, dengan hikmah kita macam mana kena sampaikan dakwah. Cuma kita kena ingat Nabi SAW, kalau kita baca kisah-kisah riwayat daripada para sahabat, Nabi ni tidak sentiasa cakap pasal agama. Ada kala Nabi bergurau dengan para sahabat. Ada kala Nabi tanya-tanya benda lain, tanya khabar apa semua para sahabat. Mana kita kata apa? Kerana kalaulah kita ni jadi orang yang bagus, kita buat kerja dakwah, tapi tak adalah 24 jam bercakap pasal agama saja. Kenapa Nabi tidak buat begitu? Kerana ditakuti orang bosan dengan kita. Orang kata, dia ni kalau datang tak ada lagi kena ceramah kita ni lagi. Tak ada datang. Dia ni datang ceramah lagi mesti nak cerita. Jadi orang akan lama-lama dia macam aduh, boring ada ni. tak live lah, tak ada live kawan ni kata cerita agama. Padahal agama ni dia tak boleh jadi begitu kerana dia akan menyebabkan orang bosan. Dia tak akan menyebabkan orang bosan. Kita kena, sebab tu bila kita sama juga bila kita mentarbiah ahli keluarga kita, orang-orang yang bawah kita, jangan terlalu pushy sangat. Cakap jangan, tak boleh. Dia akan menyebabkan orang akhirnya memberontak. Jadi kita kena pandai kaedah kita dalam menyampaikan dakwah ni tadi. Sama juga dalam bab ilmu, kalau orang tu rasa macam tak nak terima ilmu pada kita, tak payah ajar pada dia. Kecuali kita kena tegur, kita kena bagi faham pada dia, kena nasihat dia. Kalau benda yang dia buat tu menyebabkan kemungkaran, itu cerita lain. Menyebabkan maksiat dan kemungkaran. Kerana mencegah kemungkaran tu tanggungjawab kita kena buat. Kalau kita tak cegah kemungkaran yang dia buat, mungkin sebab dia jahil. Kalau dia tahu pun kita kena tegur, dia jahil pun kita kena tegur. Kenapa? Kerana kalau kita biarkan dia, kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak tegur kawan ni? Kau nampak dia buat maksiat depan mata kau tahu dia buat tu salah, kau tahu mungkin dia buat tu dalam keadaan jahil. Engkau yang Allah Taala bagi tahu, yang tahu ni ada ilmu Allah Taala bagi ni, kenapa engkau tak tegur dia? Mesti tegur. Kerana benda tu menyebabkan kemurkaan Allah Taala, benda berkaitan dengan maksiat. Dengan cara yang baik. Kemudian kalau dia tak nak terima, kita telah selesai tugas kita. Dah tahu macam mana? Kita dah tegur, kita laksanakan tugas kita. Tapi dia tak nak terima, kita tak boleh nak buat apa. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan,
maka bersyukurlah kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu, dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindunglah dengan Allah daripada kejahatan mereka. Bila orang tu buat baik, maka kita kena maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tu buat jahat, dan benda tu kadang-kadang ada kejahatan-kejahatan yang tertentu ni, kita tak boleh nak masuk campur lah. Kadang-kadang kita tahu orang ni dia punya jahat tu bahaya. Contoh kita kata kawan ni memang terlibat dengan kongsi gelap, buat kerja-kerja haram semua ni. Kita kata kalau kita tegur dia, menyebabkan mudarat pada kita. Dia mungkin akan attack kita, serang kita, apa semua, dia akan target kita dan sebagainya. Maka benda yang kalau mendatangkan mudarat macam ni, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah macam mana kita nak cegah kemungkaran tu dengan cara yang bijaksana, tapi kita elakkan dari keburukan dia dan minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan orang begini. Jangan sampai kita terkena tempias dia. Kenapa? Kerana orang jahat yang duduk sekitar kita, kemungkinan kejahatan dia walaupun kita tak ada kaitan dengan dia akan tertempias dengan kita. Kemungkinan akan tempias pada kita. Contohlah kita kata kita duduk dekat kat perumahan kita, kemudian jiran-jiran kita tu ada seorang tu, dia ni gangster, dia memang ada masalah, musuh dia ramai dan sebagainya. Katakanlah musuh tu datang, bakar kereta dia ke apa, silat-silat dengan kereta kita sekali tempias. Silat-silat datang bergaduh ke apa benda, dengan harta benda kita sekali tempias kadang-kadang silat-silat kita. Jadinya disebabkan kita ni nak elak daripada dia, salah satunya kita kena minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada terkena tempias keburukan orang begini. Kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanmu? Aku adalah fulan. Baik. Dan jangan engkau berkata bagi mereka, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanmu? Aku adalah fulan bin fulan. Aku adalah al-fadil fulan bin fulan yang banyak mempunyai kelebihan dalam ilmu pengetahuan. Kerana perkataan ini adalah perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu ialah orang yang menganggap diri suci dan memuji diri sendiri. Dan bila kita ni, salah satu adab kita juga adalah jangan kita cerita hebat kita. Jangan kita cakap pada orang, kau ni kenapa macam ni? Kau tak kenal aku siapa? Aku ni, fulan bin fulan, al-fadil fulan bin fulan, kata Imam Ghazali rahimahullah. Dia memperkenalkan diri dia hebat pada orang ramai. Ini bukan perkataan orang hebat lah, perkataan orang jahil. Kenapa? Kerana orang hebat dia takkan kenalkan diri dia hebat. Itu je simple tuan-tuan. Langit tak perlu bagi tahu dia tinggi, kerana orang tengok pun orang tahu dia tinggi. Orang yang hebat tak perlu bagi tahu dia hebat, kerana orang tengok pun orang tahu dia hebat. Orang yang tak hebat selalu nak bagi tahu dia hebat. Dia kata, saya ni dulu, saya ni apa semua. Lama-lama orang je menyampah tengok kan. Apa benda dia ni? Nak cerita pasal dia je hebat. Memang kata tu adalah perangai orang yang jahil, dan lagi jahil daripada tu adalah dia menganggap diri dia suci. Dia memuji diri dia dan dia menganggap diri dia suci. Kenapa? Kerana seorang yang sentiasa menganggap diri dia hina dan banyak dosa, yang tu jauh lebih baik daripada orang yang sentiasa menganggap diri dia suci. Yang tu jauh lebih baik. Kita tengok budak-budak, kita kata contohlah kita tengok ada budak-budak datang masjid dengan naik motor bising ke apa, dengan parking merata ke apa. Kita ingat bila kita nak marah dia, kita ingat, alhamdulillah budak ni mungkin dia lagi baik daripada aku. Sebab apa? Dulu aku muda-muda pun payah juga datang masjid. Kurang-kurang dia bawa motor bising ke, dia parking merata ke, datang juga masjid. Ada juga baik dia daripada aku. Sentiasa nampakkan kebaikan orang daripada kita. Contoh bila kita tengok kadang-kadang ada orang-orang yang berusia, kadang-kadang kita mungkin nampak macam tak suka dengan cara dia. Kita kena ingat bahawa orang ni telah hidup lagi lama daripada kita. Banyak amal baik yang telah dia buat. Kita ni hidup sikit, dia ni hidup dah panjang. Macam-macam amal soleh dia buat. Ramadan, berpuluh kali Ramadan dia jumpa. Kita ni belum tentu jumpa Ramadan macam dia lagi. Jadi nampak kebaikan orang. Sentiasa rasa macam aku ni dengan dia, tetap dosa aku lagi banyak. Kita pun kenal dosa kita. Kita kata, dia macam gitu, mungkin dia tak buat dosa macam aku. Yang dosa aku buat sekarang ni. Jadi boleh jadi pandangan Allah Ta'ala pada dia, mungkin dia lebih mulia daripada aku, daripada Allah Ta'ala. Sentiasa rasa macam tu. Bila kita rasa sentiasa kita, aku ni banyak dosa ni, orang tu lagi baik daripada aku. Kita ni duduk atas meja kuliah, bukan kita paling baik. Boleh jadi yang bawah-bawah ni ramai lagi baik. Kita pun ada dosa kita sendiri, Allah Ta'ala tutup aib kita. Maka bila kita sentiasa rasa kita ada salah depan Allah Ta'ala, kita rasa kita tak suci, banyak dosa yang Allah Ta'ala tutup aib kita, maka kita akan belajar tawaduk. Kita akan rasa orang lagi lebih baik dari kita. Kita akan merendah diri. Tapi kalau orang yang dia tak berasa dia salah,
Dia rasa dia yang paling suci, dia yang tak pernah buat salah, orang lain yang banyak dosa daripada dia, dia akan pandang orang lain dengan pandangan kehinaan. Yang ni yang Allah Subhanahu Taala benci dan Nabi SAW pun tak suka orang begini. Maka dan ketahuilah olehmu bahawa Allah tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan. Kalau orang cela kita, maka jangan pelik. Boleh jadi orang tu cela kita kerana memang kita ada dosa. Maka meminta ampunlah kepada Allah daripada dosa-dosamu dan ketahuilah bahawasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirimu. Kita buat dosa, kemudian orang maki kita dengan dosa yang kita buat tu. Orang tu bukanlah kita kata orang yang maki tu dia dapat pahala, tidaklah. Dia pun buat benda yang salah juga. Tapi kita ni sebagai orang yang terima cercaan tu atas sebab salah kita, kita pun sedar ni memang salah kita. Dan boleh jadi Allah Ta'ala nak bagi kafarah kepada kita, kita maafkanlah kawan tu. Dan mungkin Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan mulut orang tu untuk menegur kita, mengeluarkan perkataan-perkataan tertentu, mungkin untuk bagi kita sedar dan kembali semula kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali kata kalau dalam keadaan demikian, kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala ampunkan dosa kita. Dan apa juga kes kawan yang tadi yang maki kita, kita maafkan dia lah. Kita maafkan dia. Kerana apa? Kerana bila kita maafkan orang lain, boleh jadi kita ada dosa pada orang lain pun, orang lain pun akan memaafkan kita juga. Kerana kita pun tidak sunyi dosa daripada orang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ni dapat memberi manfaat kepada kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.